Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa lagi kali ini selepas kita berehat beberapa seketika. Kita sambung dalam sembang-sembang santai kita. Ceritalah di page Shona Alwi, The Talent Wizard dan juga page Nadi Duit. Kita akan terus sambung dan berbicara tentang dunia keusahawanan, yang mana itulah dunia yang sekarang yang mana kebanyakan daripada kita menghadapi berbagai cabaran di zaman pandemik, di zaman keadaan politik yang kurang stabil dan juga di mana dalam keadaan yang cukup bermain dengan emosi. Hari ini kita sambung ya. Sebelum kita telah berbicara tentang pengenalan tentang pengurusan perniagaan ataupun keusahawanan ini yang begitu panjang sebelum ini dalam beberapa siri. Kemudian kita sambung juga berkaitan dengan BMC BMC Business Model Canvas, yang mana dia juga mengambil beberapa siri, dan hari ini kita sambung pada part yang ketiga, iaitu berkaitan sumber manusia, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan bakat, berkaitan dengan apakah yang perlu kita lakukan jika kita mula mempunyai pekerja, yang mana itulah yang perlu diperlukan oleh syarikat kan. Apa syarikat nak berkembang, dulu kita kerja seorang-seorang kan. Bila dah ada pekerja ni, kita juga kena memahami berapa ilmu yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, kerana itulah ilmu-ilmu yang perlu kita fahami untuk kita mempunyai pekerja kan. Okey, dalam dunia pekerjaan ataupun dunia berkaitan dengan dunia pekerja ini, kita akan mula memasuk ilmu pengurusan yang menguruskan manusia. Bila bekerja, kita tak bekerja dengan robot kan. Kita bekerja, kita ada pekerja manusia. Mungkin robot tu masa akan datang lah kan. Senang sikit nak uruskan. Tapi betul itu uruskan sudut manusia. Tapi mungkin robot sudut maintenance, dia sudut harga, chip, teknologi juga mengambil masa, mengambil suatu benda yang diperlukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan begitu kan. Okey, apabila kita bercerita tentang pengurusan sumber manusia, kita sekarang ini dipanggil pengurusan talent, pembangunan bakat, pengurusan bakat. Kita akan berbicara tentang apabila nak merumuskan manusia ni, dia merupakan satu kemahiran yang paling rumit dan juga leceh lah. Kenapa? Dia bermain dengan emosi. Dia bermain dengan emosi manusia. Kadang-kadang ada pekerja yang ada masalah, tapi bila kita nak buang dia daripada syarikat, kita walaupun dah bagi surat pertama, surat kedua, surat ketiga, amaran lah macam-macam kita bagi, tapi perangai tak ada berubah. Kadang kita memikirkan juga kan, dia ada anak, dia ada isteri. Kadang-kadang kita tengok juga adakah kita perlu memikirkan itu, ataupun kita kena fokus pada bisnes kita, sebab survival bisnes ini melibatkan ramai orang, bukan saja kita, mungkin pekerja-pekerja yang lain kan. Adakah dia seorang yang perlu kita korbankan untuk menyelamatkan pekerja-pekerja dengan bisnes yang lain. Jadi sangat bermain emosi bagi seorang owner lah. Sebab tu apabila bisnes makin besar, owner dah tak kisah dengan pekerja, dah dia dah serahkan kepada ketua yang menguruskan jabatan pengurusan sumber manusia kan. Bukan dia lah. Pekerja juga yang menguruskan pekerja lah. Ya, jangan ada ilmu sebagainya kan. Owner dia uruskan benda lain. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, pengurusan sumber manusia ini akan melibatkan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, peraturan kan. Undang-undang ni dia akan berubah kan. Dia mungkin setahun 2 tahun dia ada perubahan-perubahan, ada tambah-tambahan kan. Zaman pandemik ni lain pula kan. Kalau menerima bantuan perkeso dah 6 bulan tak boleh buang pekerja. Benda-benda ini ada berkaitan dengan perundangan. So perundangan ini merupakan orang-orang yang kena fokus lah. Itu cabaran kita dalam dunia SME kan. Kalau kita nak cari orang yang boleh fokus dalam bidang sumber manusia pun, dia merupakan orang yang perlu pada bayaran yang tinggi kan. Dan adakah kita mampu untuk membayarnya? Kalau kita nak bagi kita seorang nak buat banyak benda yang kita nak handle kan. Sebab dalam bisnes ini bukannya semua manusia saja kita nak handle operasi, nak handle kewangan, nak handle finance, nak handle bahagian admin, nak handle bahagian sale, marketing, branding lah, team lah, leadership lah, matlamat syarikat, banyak benda kita nak handle kan. So kita kena tengok jugalah. Tapi yang saya nak masukkan sini ialah sumber manusia ni tetap akan melibatkan emosi manusia, dan juga dia akan melibatkan pelaksanaan undang-undang. Kita ada jabatan tenaga buruh kan. Yang kalau ada orang kata jabatan buruh ni akan menyokong pekerja, tak semestinya juga. Dia tengok pada fakta-fakta dan dokumen-dokumen kejadian yang berlaku lah. Cukup memang cukup leceh lah sebenarnya. Okey, yang seterusnya adalah
Dalam kita nak menguruskan sumber manusia ni, dia akan mendidik kita sebagai business owner, sebagai orang yang mengepalai perniagaan. Kita nak uruskan kreativiti, kita nak uruskan manusia dengan sabar, dengan empati, dengan ilmu, dengan pengalaman kan. Sebab seperti yang kita sebut tadi, manusia ini adalah berkaitan dengan emosi dan juga berkaitan dengan undang-undang. Okey, dalam strategi pengurusan manusia ni dia banyak pecahan. Okey. Antaranya ialah berkaitan dengan HR planning, rancangan dalam pengurusan sumber manusia. Dia juga berkaitan dengan job analysis kan, nak tengok, nak padankan orang itu dengan jawatan-jawatan kan. Kalau job analysis satu jawatan tu, apa kaitan dia, apa kaitan jawatan itu kan. Kita tak nak orang masuk banyak rehat, so kita ada job analysis, melihat keadaan jawatan yang hendak dibagi pada seorang yang hendak kita bina dalam syarikat kan. Dan seterusnya rekrutmen, macam mana kita nak melatih pekerja kita dan mula peringkat nak ambil dia macam mana kan, apakah syarat-syarat dia, ciri-ciri dia, apa proses dia. Dia berkaitan dengan selection, bila kita dah ambil kita dah interview kan, dia mula akan berkaitan dengan pemilihan kita, pemilihan yang macam mana, main hentam kromo pemilihan ataupun kita ada step-step kita sendiri kan, kita ada struktur-struktur dia. Yang terusnya berkaitan dengan training dan development. Sebab manusia itu dia ambil, sebab pekerja tu ambil, takkan nak biar macam tu aja kan. Walaupun dia keluar universiti pun, dia tak ada kemahiran lagi berkaitan dengan nak menguruskan apa yang ada ilmu padanya, melainkan kalau dia dah pernah bekerja dengan orang lain. So dalam bidang latihan, pembangunan dia, nak bangunkan dia bukan je bangun, nak disuruh akal dia, suruh kemahiran dia, kita bangun juga rohani dia, emosi dia kan. Kita juga melihat membangunkan kesihatan dia, fizikal dia, sebab kita nak dia bekerja kita yang tak ada masalah. Dan juga kita membangunkan juga dari sudut sosial dia kan, macam mana dia berkomunikasi dengan rakan-rakan sekerja. Sebab itulah training dan development dan pembangunan ini juga penting dalam syarikat, dan dia merupakan satu benda yang biasanya tak banyak bisnes kecil mengambil perhatian kepadanya lah. Dan seterusnya performance appraisal. Apabila seorang itu dah bekerja lama dengan kita, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia tentulah ada kita punya penilaian dia kan, performance dia, nak tengok adakah dia nak perlu ditingkatkan, apa lagi perkara yang perlu dibagi padanya untuk dia menjadikan mahir dalam syarikat kita dan banyak membantu syarikat. Nah, itu juga cabaran bagi bisnes kecil SME kan, yang hanya bisnes seorang pekerja, dua orang pekerja, itu juga sangat mencabar. Dan seterusnya adalah compensation, salary dan benefit, juga berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh pekerja, salary dia, gaji dia, KUSP, SOSO, SIP, semua berkaitan lah tu. Benda-benda begini memang akan diperlukan oleh majikan dan juga business owner untuk mereka tahu asasnya, supaya apa-apa yang berlaku dia tidak melepas tangan, tapi dia menjadi individu yang boleh membantu syarikatnya sendiri dan membantu pekerja untuk terus maju dalam syarikatnya kan. Terutama dalam zaman sekarang lah, sebab zaman sekarang ni pekerja akan nak sesuatu pada syarikat dalam pembangunan diri. Sebab tu kadang syarikat yang memang hebat pun, tapi kalau tak ada pembangunan diri, ada orang tak nak bekerja di situ kan. Dia mula bekerja dengan gaji, lama-lama dia rasa macam boring sebab dia nak diri dia dibangunkan. Maknanya dia dalam HR dia bukan dunia mudah lah. InsyaAllah kita sambung lagi. Masa akan datang kita akan bincang lagi lah beberapa isu berkaitan dengan HR ini, juga mengambil siri yang panjang jugalah. Mudah-mudahan kita sentiasa sebagai usahawan memajukan diri kita zaman pandemik ni. Kita doa lah, mudah-mudahan apa yang berlaku sekarang ini akan terus memberikan kebaikan dan Allah membantu kita dan membantu negara kita untuk keluar daripada dunia pandemik dan dunia ekonomi yang tidak menentu ini, yang sangat-sangat mengganggu. Dah ramai dah usahawan dah telah mengangkat bendera putih. Kita tak nak ramai lah bendera putih, kita bertahan dan terus bertahan, dan sebab apa, di hujungnya nanti akan ada banyak kenikmatan yang boleh kita dapat. InsyaAllah terjumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.